Thank you, Hakim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa. Izzah nak bagi kata-kata awalan Izzah rasa kemudian. Apa kita start dengan selawat. Ya, so pasal tu kita bawa Izhar masuk. Ya, kerana kalau Izzah start selawat ni, Izzah ni kan suara entah ke mana, ke laut. So kita cari pakar dia. Kita bawa Izhar Jumali kita untuk mulakan dengan selawat. Ya. Izzah, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifu Rizal, seterusnya Ustaz Hamka, para asatizah yang saya tengok ramai di sini dan juga rakan-rakan PLF. Minta maaf banyak-banyak, saya kurang kenal PLF ni sebab saya punya cara mendapatkan PLF ni one to one dengan Sifu Rizal di rumah. Jadi saya tak jumpa siapa-siapa dekat dalam gelanggang PLF ni. Alhamdulillah hari ni kita berjumpa. Mudah-mudahan kita mengambil barakah 1 Muharram 1443 Hijriah ini dengan selawat ke atas baginda Nabi SAW, dan ia adalah tuntutan dan suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita mulakan dengan selawat ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya serahkan balik kepada si Furizal. Terima kasih. Terima kasih Izhar kerana mengimamkan salawat kami hari ini, pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Tuan-tuan dan puan, betul ya, Izhar adalah satu-satunya PLF yang tak masuk kelas. Dia PLF dengan saya je, berdua je kita. Baik, terima kasih sekali tuan-tuan dan puan kerana sampai ke dalam Zoom ni. Selamat sampai ke dalam Zoom ni. Pagi ini kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah, walaupun dalam suasana yang agak pilu, agak sedih, kan, kematian demi kematian, cerita kematian demi kematian kita dengar tiap-tiap hari. Walaupun dalam keadaan sedih itu, mereka-mereka yang telah pergi, urusan mereka dah selesai. Maka sekarang kita nak kena fokus kepada urusan kita pula. Dan kenapa kita bangun pagi hari ini? Kerana Allah bagi kita peluang untuk membetulkan semalam. Allah memberi kita peluang untuk menjernihkan semalam. Ya, Allah memberi kita peluang untuk reset diri. So itu yang membawa kita kepada topik kita pagi ni. Ya, macam mana Ma'al Hijrah tu, macam mana hijrah Rasulullah dan para muhajirin ke Madinah tu, macam mana mereka reset diri mereka bila sampai ke Madinah. So mengambil contoh daripada Rasulullah dan sahabat-sahabat, kita nak belajar daripada sejarah. Macam mana kita di sini hari ini boleh reset diri. Dan dengan itu kita jemput Ustaz Hamka Idris, PLF Ustaz Hamka Idris daripada Johor untuk menyampaikan topik tersebut. Ya, silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Alhamdulillahil qail yu'til hikmah man yasha wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkar illa ulul albab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil abrar sayyidil muttaqin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merafak segala syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah. Maka hingga ke saat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita untuk terus beribadah kepadanya. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini, hari Isnin, hari Selasa, pada hari Selasa yang penuh dengan keberkatan ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaat perkara-perkara yang boleh kita ambil dan insya-Allah digunakan dalam kehidupan seharian. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai mukaddimah yang Rizal sebutkan tadi, bahawa kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk bangun pada pagi ini, adalah Allah beri kita peluang. Untuk apa? Untuk kembali memperbaiki diri. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, al-ibadatu bil ilmi wal faidatul umur. Ibadah yang kita buat ini mesti dengan ilmu. Wal faidatul umur, dan faedah terhadap umur yang Allah beri pada kita. Sebab itu setiap orang umurnya berbeza. Ada orang umur berbeza, ada orang umurnya sama. Tetapi dilihat bukan pada angka umur, tetapi yang dilihatnya adalah pada sejauh mana banyak ibadahnya. Ada orang yang pendek umurnya tetapi ibadahnya lebih banyak berbanding dengan orang yang banyak umur. Sebab itu dilihat pada kualitinya.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih muliakan kita lagi dengan Islam. Sebab tu saya sebut pada awalnya tadi, alhamdulillahillazi akramana bil Islam. Allah memuliakan kita dengan Islam. Kalau tak ada Islam, kita tak mulia, tuan-tuan. Maksudnya Islam ini yang mengangkat kedudukan martabat kita. Namun bila mana kita mencapai pada peringkat yang seterusnya, tak cukup sekadar kita mengaku Islam, maka membawa kita kepada takwa. Maksudnya dia naik sikit-sikit tahap tingkat-tingkat ini. Maka melihat kepada apa? Kembali kepada amal ibadah yang kita lakukan. Yu'tal hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Maka saya memetik ayat ini daripada suratul Baqarah yang saya sering ulang dan saya sering sebut ketika mana dalam awal perkongsian kuliah ataupun apa sahaja. Maksudnya apa? Allah memberikan hikmah, kebijaksanaan, iaitu ilmu yang berguna kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditentukannya, dan sesiapa yang diberikan hikmah itu. Maksudnya Allah beri pada kita ilmu, kita cari ilmu. Dan siapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang sangat baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat juga bahawa ada ketikanya dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa kamu nanti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis ini disebutkan dalam kitab 40 hadis penawar bagi hati yang dikumpulkan kitab ini oleh Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu taala anhu, moga Allah merahmati beliau. Dia cerita tentang apa, tuan-tuan? Bahawa manusia ini akan duduk di hadapan Allah nanti, kakinya tidak akan bergerak, melainkan dia akan selesai menjawab 4 persoalan. Salah satunya adalah berkenaan dengan ilmu, bagaimana dia menggunakan ilmu yang dia dapat. Sebab tu ada orang yang ada ilmu, tetapi bila tidak ada Islam, ilmu itu digunakan kepada perkara yang mungkar. Ada orang ada ilmu, dia gunakan dengan adanya Islam, maka dia akan gunakan dengan cara yang baik. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini 1 Muharram 1443 Hijrah, maka kita nak cerita pada pagi ini berkenaan dengan muhasabah hijrah. Muhasabah hijrah, riset diri. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betullah bila kita melihat kepada Al-Quran, iaitu satu mukjizat yang sangat agung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan panduan kepada umat Islam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kepada Al-Quran, tuan-tuan baca kepada Al-Quran ataupun tuan-tuan melihat kepada sinopsis. Hari ini ada satu kitab, satu buku yang ditulis berkenaan dengan 114 surah. Sinopsis. Dalam sinopsis ini, tuan-tuan, dia mesti ada perkaitan dengan sirah. Surah yang turun ada perkaitan dengan sirah. Bila ada perkaitan dengan sirah, maksudnya perkaitan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita nak belajar tentang apa? Apa yang Allah perintahkan. Melalui apa? Melalui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu pada pagi ini, tuan-tuan, kita nak cerita tentang hijrah, riset diri. Kita tak ambil sumber yang lain melainkan daripada Al-Quran dan juga menerusi kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya kita ni, tuan-tuan, daripada kecil sambut ma'al hijrah. Kalau tak tahu pun kita dulu duk ikut je orang berarak, kita berarak. Kalau Johor ni pantang, tak boleh tak ada perarakan. Walaupun jalan hanya 1 kilometer, 1 kilometer paling dekat lah. Pernah dulu zaman saya kecil-kecil kadang-kadang sampai 4-5 kilometer. Kalau boleh pusing kampung tu, satu kampung dia pusing, semua lorong dia masuk. Sebab apa? Merasakan zuk ataupun merasakan perasaan perjalanan menuju hijrah itu tadi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat pada sirah,
Hijrah itu bermula ataupun berlaku pada dua keadaan. Yang pertama, berhijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah tidak disertai oleh baginda Nabi SAW. Okey, yang diketuai hijrah ke Habasyah ini siapa? Adalah diketuai oleh Ja'far bin Abdul Muttalib. Lebih kurang ada 14-15 orang berhijrah ke Habasyah nak dapat perlindungan di sana. Namun ada beberapa cubaan-cubaan yang dilakukan oleh Quraisy Mekah untuk dibawa balik semua ni. Tujuannya untuk apa? Untuk mereka siksa. Ini hijrah yang pertama. Kemudian hijrah yang kedua, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hijrah ke Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan, perjalanan hijrah ke Madinatul Munawwarah disertai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tuan-tuan, bila hijrah ke Madinah ni, dia berbeza dengan hijrah ke Habasyah. Bila hijrah ke Madinah, baginda Nabi nak bergerak menuju ke Madinah, sahabat ramai. Kalau tuan-tuan merujuk kepada kitab sirah, antara kitab sirah yang masyhur, yang boleh tuan-tuan jadikan panduan bacaan adalah Rahiqul Makhtum, yang ditulis oleh satu orang ulama daripada India, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau tuan-tuan nak cari terjemahan yang cantik bacaannya, tuan-tuan cari terbitan ataupun keluaran daripada Yadim. Maka ini sesuai. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau tuan-tuan baca dalam perjalanan hijrah ni, sahabat ni cakap, "Ya Rasulullah, kita tak boleh ke keluar daripada Mekah ni? Tak tahan sangat dah kena seksa dengan orang-orang Quraisy ni." Nabi kata sabar dulu. Sebab apa? Sebab belum dapat arahan hijrah. Jadi tuan-tuan, saya cuba melihat kepada perkaitan arahan hijrah yang Nabi nak beri pada para sahabat ini, iaitu baginda Nabi menunggu perintah hijrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini tuan-tuan, saya bawa tuan-tuan keluar sedikit daripada penceritaan hijrah ini. Hari ini dalam keadaan pandemik COVID-19, maka pastinya tuan-tuan melakukan penghijrahan. Saya yakin dan percaya mungkin di kalangan kita ini ramai yang melakukan business training. Maksudnya ialah kita training one to one, berhadapan dan sebagainya. Maka hari ini boleh kita katakan hampir 70% yang kita lihat mungkin training tidak lagi dijalankan secara bersemuka. Maka ada penghijrahan yang perlu kita lakukan. Dan bila kita lihat hijrah Nabi menuju ke Madinah menunggu perintah daripada Allah, bila hari ini kita hijrah daripada satu perniagaan, satu bisnes kepada bisnes yang lain, kita menunggu perintah daripada Allah tak? Kalau kita menunggu perintah daripada Allah, kita seolah-olah apa wahyu turun ni, tak ada wahyu turun, wahyu last kan dah turun dah, habis dah. Al-Quran habis dah. Yang saya nak bawakan perumpamaan ini tuan-tuan adalah istikharah. Istikharah ini apa? Kita minta petunjuk daripada Allah. Saya yakin dan percayalah daripada segi kita punya income, daripada segi kita punya maintenance kehidupan, maka dia berubah 100% tuan-tuan. Maka bila mana dalam keadaan tadi ni kita minta, kita berhijrah dah ni, tetapi kita terlupa meminta restu umpamanya. Kita meminta petunjuk daripada Allah supaya apa yang kita buat ini adalah perkara yang Allah redha dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi surah Al-Baqarah ayat yang ke-218. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Maksudnya apa? Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, mereka itulah mengharapkan rahmat daripada Allah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Kita orang yang berhijrah, kita mesti mengharapkan rahmat daripada siapa? Daripada Allah. Umpamanya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, contoh, saya buat contoh pada tuan-tuan. Tuan-tuan nampak sekarang ni muka saya kan? Tuan-tuan nampak mic saya? Tuan-tuan nampak tak apa yang ada dekat atas meja saya ni? Kadang-kadang ada orang yang bila present ni contoh kan,
nampak muka presenter je. Dia tak tahu atas meja ni iPad-nya satu, laptopnya satu, dia punya buku nota, kadang-kadang buku nota sampai 5-6 buku nota. Dia bercakap, padahal mata sebelah tengok sebelah sana, mata kadang tengok duduk bawah ni. Dia tak tahu, tuan-tuan. Orang yang melihat tak tahu. Yang tahu siapa adalah presenter. Maka saya nak bagi perumpamaan pada tuan-tuan, kita tak tahu besok apa akan jadi. Kita tak tahu, tuan-tuan, besok apa akan jadi. Kita tak tahu bisnes yang mula kita buat sekarang ini besok berjaya ataupun tidak. Yang lebih maha mengetahui siapa? Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar dan faktor itulah kita mengikat kebergantungan kita sepenuh harap pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tuan-tuan kadang-kadang kita melihatlah masing-masing punya cabaran, ujian dan sebagainya. Ada yang tukar bidang, ada yang jual laptop, ada yang jual speaker dan seumpamanya. Sebab apa? Masing-masing memikirkan sesuatu yang perlu mereka lakukan. Namun kita melihat satu perkara yang paling penting adalah keterikatan kita, kebergantungan kita sepenuhnya pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kira ini satu perkara yang sangat penting, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi nak berhijrah ke Madinah menunggu signal, menunggu wahyu daripada Allah. Kita nak berhijrah, kita memohon kerahmatan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala perkara yang kita lakukan. Sebab apa? Wallahu ta'ala a'lam, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita buat calculation daripada awal PKP 3.0. Orang buat calculation 2 bulan lagi ni insya-Allah kita boleh jalani kehidupan sebagaimana biasa. InsyaAllah training dah boleh buat macam biasa. Sebab apa? Sebab kita yakin kes akan terus. Hari ni bukan turun, tuan-tuan. Malah tak turun-turun, naik terus. Sebab kita tak tahu akan datang. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab itu kebergantungan kita, harap kita pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat baginda Nabi SAW dalam peristiwa hijrah ini tuan-tuan, baginda Nabi juga buat planning. Maksud baginda Nabi buat planning ini, dia mesti ada perancangan. Perancangan A, perancangan B, perancangan C. Ada orang kata begitu Zat, A tak jadi, B tak jadi, C pun tak jadi. Relax dah, kita punya ABC sampai Z. Kita punya ABC sampai Z. Maksudnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh merancang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau orang Islam dia berpegang pada benda ni, kita jangan merasakan 3 perancangan planning yang kita buat salah satunya akan berjaya. Wallahu taala alam, kita tak tahu. Kita merancang, di balik perancangan Allah itu maha luas. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu bila kita meletak kebergantungan kita pada Allah, kita dah ikat dulu tadi awal. Daripada awal sebelum hijrah kita ikat dulu. Bila kita dah ikat ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, A tak jadi, kita pergi pada B. B tak jadi, pergi pada C. C tak jadi, pergi pada D. Sebab apa? Sebab kita tahu Allah akan beri sesuatu yang lebih hebat. Dalam bab soal rezeki, kita jangan pernah rasa takut. Sebab apa? Allah akan beri sesuatu yang lebih hebat pada kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan juga tuan-tuan, dalam peristiwa hijrah yang kita lihat, akhirnya Madinah menjadi satu kota yang cukup hebat. Madinah menjadi satu tempat permulanya peradaban kehidupan manusia yang cukup hebat. Adakah bila Nabi berhijrah ke Madinah, Madinah terus automatik jadi hebat? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang saya nak sebutkan dengan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab sirah, antaranya saya merujuk kepada Rahiqul Makhtum tadi, ada juga dalam kitab sirah Ibnu Hisham menyebutkan, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila baginda Nabi berhijrah ke Madinah. Saya tak cerita detail lah tuan-tuan, daripada Mekah tu apa perkara pertama yang jumpa dengan apa Ibnu Ummi Maktum, minta maaf bukan Ibnu Ummi Maktum, Ummu Ma'bad. Maksudnya kalau dalam penceritaan sirah lah, Ummu Ma'bad, orang Badui sekian-sekian. Saya nak ambil cerita tentang konflik. Konflik ni tuan-tuan, bagaimana akhirnya baginda Nabi menangani konflik.
Dan saya melihat 3 konflik ini tuan-tuan sebenarnya ada juga pada kita hari ini. Yang kita nak berhijrah dalam pandemik ini, kita nak riset ini, baginda Nabi juga diuji dengan konflik. Kita nampak alhamdulillah Nabi dah berhijrah ke Madinah, seronok ni. Mudahlah nanti kehidupan dekat Madinah, tak ada lagi orang-orang Quraisy, Abu Jahal, entah segala abu yang nak mencerca Nabi SAW nanti. Maka kita lihat macam dah keluar daripada satu penderitaan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kata pengarang keadaan yang sangat genting berlaku di Madinah pada awal penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia keadaan genting ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Sampai sahaja di Madinah, baginda Nabi berhadapan dengan 3 kelompok manusia yang berbeza. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab sirah, ini antara tajuk awal dalam penghijrahan sampai dekat Madinah. Baginda Nabi berhadapan dengan 3 kelompok manusia yang berbeza. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila berhadapan dengan 3 kelompok, kita bila melihat tajuknya lah 3 kelompok je, handle je lah. Kita rasa macam handle je lah. Tetapi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pengarang membawakan kepada kita 3 kelompok ni siapa? Yang pertama adalah orang-orang Islam tu sendiri. Orang Islam ni tuan-tuan ada 2. Yang pertama yang berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah. Yang keduanya adalah orang-orang Islam yang memang duduk di Madinah. Iaitu yang pertama ni daripada kalangan Muhajirin dan juga Ansar. Baginda Nabi berhadapan dengan kelompok ni. Kelompok orang Islam ni boleh datangkan konflik juga ke? Ya. Ada beberapa konflik yang disebutkan. Yang keduanya, kelompok yang kedua, baginda Nabi berhadapan dengan orang-orang musyrikin yang belum lagi menyatakan keislamannya bersama dengan siapa? Nabi. Ketika mana Nabi sampai dekat Madinah, ada lagi orang yang belum menyatakan keislamannya bersama Nabi SAW. Ada juga daripada kalangan mereka yang membenci Islam tetapi dia tak tunjuk. Ni yang sangat bahaya ni tuan-tuan. Mereka benci Islam tapi mereka tak tunjuk. Umpamanya bila nampak Islam senyum tapi dalaman tu. Ini kelompok yang kedua. Dan kelompok yang ketiga, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa? Ini kelompok yang paling besar sekali. Dia punya kesannya siapa? Adalah orang-orang Yahudi yang duduk di sekitar Madinah. Ini konflik ataupun ini keadaan genting yang pertama yang Nabi SAW kena handle dan kena uruskan. Kenapa disebutkan ini berbeza tuan-tuan? Okey, kita sebut beginilah tuan-tuan. Contoh, saya nak petik siapa? Abelong. Abelong duduk dekat Seremban Taman kan? Okay. Aman, insyaAllah. Abelong, Taman. Abelong asal orang mana? Kelantan, Ustaz. Kelantan. Okey, tuan-tuan. Saya buat contoh begini. Dekat Taman Abelong tu, Taman Perumahan Abelong tu, semua orang Kelantan ke? Tak. Campur-campur. Tidak. Campur-campur. Jadi tuan-tuan, umpamanya daripada satu taman, dulu Taman Abelong tu, itu tempat jin bertendang semua tu tuan-tuan. Bukan saya kata situ ada jin, tak, contoh. Jadi maksudnya dulu tempat tu hutan. Ada yang datang teroka, dia bersihkan kawasan, bina taman. Kemudian orang datang. Bila orang datang ni, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada mula-mulanya nak menyatukan semua orang yang duduk dalam taman ni bukan mudah tuan-tuan. Ialah Abelong dengan Kelantannya, nanti si A ni dengan kaedah negerinya. Kalau contoh nak buat Maulidur Rasul, dulu kat kampung saya, dia mesti cerita dekat kampung dia. Kampung saya dulu buat macam ni. Dia nak buat kat situ. Jadi kat situ tuan-tuan, masa awalnya ada konflik. Sebab apa? Masing-masing dengan mentaliti masing-masing. Dan pada ketika itu apa yang Nabi SAW buat, baginda Nabi menyatukan ketiga-tiga kelompok ini. Kelompok yang pertama, orang-orang Muhajirin yang dulu susah dekat Mekah, kena seksa, sampai Madinah rasa selesa. Tapi baginda Nabi tak nak mereka ini rasa terlalu selesa. Baginda Nabi SAW mempersaudarakan di antara Muhajirin dan juga Ansar.
Ini konflik pertama selesai. Sehingga ada sahabat daripada kalangan Ansar offer, okey, aku ada 2 biji rumah, kau pilih mana satu rumah yang kau nak, aku bagi pada kamu. Okey, aku ada 2 orang isteri, kau pilih mana satu yang kau berkenan. Bukan kau pilih yang ni, aku nak yang ni. Tak. Kau pilih mana yang berkenan. Kau yang nak berkenan yang ni, aku ceraikan, habis iddah, kamu kahwinlah dengan dia. Maksudnya memperkukuhkan persaudaraan di kalangan orang Muhajirin dan juga Ansar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kelompok yang kedua iaitu orang-orang musyrikin yang belum masuk Islam. Maksudnya baginda Nabi SAW menunjukkan contoh yang baik pada mereka. Maksudnya dia kita sebut apa ya? Kita meraihkan baginda Nabi SAW meraihkan. Dan yang ketiga, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada golongan Yahudi ni tuan-tuan, kita faham. Yalah, kadang-kadang orang Melayu ni tuan-tuan, sampai dia punya rasa benci pada Yahudi ni, kalau harga barang naik, dia kata ini harga Yahudi. Benci sangat dia pada Yahudi ni. Saya tak pasti yang lain lah. Ada lagi tuan-tuan, benci sangat orang Melayu pada Yahudi ni tuan-tuan, sampaikan kalau dekat kampung ni, dia ada rumput yang susah mati, kalau kita siram dengan racun pun susah mati. Sampaikan orang kampung panggil rumput apa? Ini rumput Yahudi. Maksudnya degil betul rumput ni nak mati. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan tadi, orang Yahudi ni apa yang baginda Nabi buat? Baginda Nabi buat MOU. Antaranya adalah dengan Yahudi daripada Bani Quraizah. Sehingganya nanti sampai satu ketika baginda Nabi perang dengan Yahudi Bani Quraizah ni. Ada konflik dia. Maksudnya bila baginda Nabi buat MOU, yang pertama dah selesai, yang kedua selesai, yang ketiga selesai, maka nak membina satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak membina satu kehidupan masyarakat yang cukup harmoni, nak membina Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan kepada tuan-tuan format. Saya rasa kalau yang dah selalu ikut Rizal, ada Coach Jamil pun pendengar setia, alhamdulillah. Maksudnya bila kita cerita tentang format ni tuan-tuan, kita melihat apa dia yang jadi konflik dekat Madinah. Kemudian why? Kenapa nak dipersatukan penduduk-penduduk di Madinah ini? What if? Apa yang akan jadi kalau mereka ini tak disatukan? Dan yang ketiga, how? Bagaimana nak disatukan? Bagaimana nak diharmonikan? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Nabi buat tadi 3 perkara ni. Inilah yang disebutkan oleh siapa? Oleh pengarang dalam kitab-kitab sirah, ini konflik paling besar. Sebab apa? Mula hijrah timbul pula konflik 3 yang besar ini. Maka dah diselesaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya kira konflik yang besar pada kita saat memulakan hijrah, reset diri kita saat pandemik ini ada 3 poin juga. Yang pertamanya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, adalah iman kita. Tuan-tuan, kita beriman alhamdulillah. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan bahawa tidak sempurna iman seseorang itu selagi mana kamu tidak diuji. Saat ini Allah datangkan satu ujian melihat sejauh mana iman kita. Saat ini iman kita akan teruji tuan-tuan. Mungkin pada tahun lepas ketika mula pandemik, kita rasa masih yakin lagi, insya-Allah tak lama ni, lepas ni training boleh jalan macam biasa, kita nak cari nafkah untuk keluarga, insya-Allah. Bila dah masuk setahun, ya Allah, kenapa lama sangat setahun ni, ya Allah. Bila dah masuk sampai sekarang ni, dah tak nampak bayang lagi apa benda yang akan jadi akan datang, maka pada saat dan ketika ini iman kita teruji tuan-tuan. Bukan setakat orang biasa, asatizah pun iman teruji tuan-tuan. Kadang-kadang hilang dah kopiah duk memikirkan apa benda ni. Songkok pun hilang habis. Semua orang teruji pada saat dan ketika ini tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka melihat tak pernah selama ini ujian yang Allah beri. Contoh kalau kita sakit pun tuan-tuan, tak dapat pergi training mungkin 2-3 hari. Contoh. Ataupun seminggu. Kalau kita tak dapat pergi training pun, kita masih lagi boleh jalan training tadi, maka ada associate partner yang akan bantu kita. Maka kita nampak begitu. Namun sekarang ni tuan-tuan, keimanan kita memang teruji. Sebab apa? Sebab satu, kita memikirkan soal nafkah keluarga kita. Kedua, kita memikirkan soal komitmen kita. Ketiga, kita memikirkan tentang tanggungan-tanggungan kita. Maka semua ini duduk pada konflik yang pertama.
Sebab tu saya ambil ini konflik yang pertama. Sebab apa tuan-tuan? Yang pertama ni adalah sahabat Nabi yang beriman dah. Tetapi Nabi lihat perlu juga diperkemaskan iman mereka. Maka kita dah menyatakan keimanan kita pada Allah, maka kita perlu perkemaskan iman kita saat Allah datangkan ujian. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan dalam satu kitab Tasliyah Ahlul Masaib, penawar bagi orang-orang yang ditimpa musibah, kata pengarang, ujian musibah ini adalah ubat. Kalau kita makan ubat, contoh tadi Ustaz Hamdan cerita tentang kena cocok dos kedua kan. Kalau ada yang badan tak sedap makan Panadol. Ada pernah makan ke Panadol rasa manis? Panadol rasa manis tu untuk anak-anak tu. Panadol tu pahit, tak ada orangnya kemam Panadol tu. Sedapnya macam makan gula-gula dia kunyah gitu. Tak tuan-tuan, dia akan terus telan. Sebab apa pahit? Kata pengarang pada kitab penawar orang-orang yang ditimpa musibah, musibah ini, ujian ini adalah ubat pada kesombongan kita. Ubat itu memang pahit. Kesombongan kita sebab apa? Sebab mungkin keimanan kita, keterikatan kita ini pada Allah Subhanahu wa taala mungkin sedikit longgar. Ini ujian yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu environment, persekitaran kita. Kalau tadi ada orang-orang yang belum menyatakan keislaman bersama dengan Nabi, mereka tengok daripada jauh tapi Nabi meraihkan. Dan yang sekarang ni tuan-tuan, yang kedua ini, cabaran bagi diri kita adalah environment, persekitaran. Kenapa persekitaran? Kita perlu hidup dengan persekitaran yang baru. Maksud persekitaran yang baru, mungkin training ada, bisnes ada, tapi mungkin tak 100%. Malah kena duduk depan komputer pula. Tak pernah kita duduk cakap seorang-seorang 2 jam. Orang tak ada bagi respon. Kita senyum, kita pun tak tahu orang tu senyum ataupun tidak. Akhirnya dia hantar muka je tuan-tuan. Macam muka Kak Dayah tu tengah tenung kita tu kan. Kita tak tahu dia tengah senyum ke, tengah masak laksa dengan Abang Amir ke, wallahualam. Hilang terus dia dah. Ada dia keluar tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maksudnya ini environment. Kita nak kena sesuaikan, kita nak kena bincang sesuaikan dengan pasangan kita. Mungkin kita punya income bulanan sekian-sekian dah tak sama macam dulu contoh. Maka kita nak kena fahamkan pada anak-anak kita kenapa tak boleh keluar rumah. Mereka hanya fikir, alah bukan jauh sangat, keluar dekat situ, naik kereta je, nak ikut pergi pasar raya je, bukan turun pun. Macam mana environment ini perlu kita bina. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, kalau kita lihat dalam hijrah Nabi tadi adalah orang Yahudi, iaitu yang memang cukup sukar untuk dibentuk. Dan yang ketiga, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam pandemik kita nak reset diri ini, apa dia? Adalah self-talk. Diri sendiri. Sebab apa saya sebut diri sendiri, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Contoh. Sebab apa saya sebut tentang diri sendiri? Sebab kita akan sentiasa berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Contoh, sebelum ni kita buat training, tapi sekarang ni kita bawa Grab, contoh. Nanti orang cakap apa pula bila aku bawa Grab? Orang tak cakap pun, yang cakap siapa? Kita. Self-talk dalam diri kita ini paling susah tuan-tuan. Pada saya. Sebab apa? Sebab saya juga mengalami. Kita nak bina self-talk ni yang penting ni. Dulu training cerita ini hidup ini penuh dengan ujian, pandailah bagi motivation. Tengok kau sekarang jadi apa? Contoh. Maka self-talk dalam diri itu tuan-tuan. Dulu hebat, ini semua halangan bila buat obstacle kan, katalah contoh dia lompat, itu je takat kau boleh lompat, itu je takat kau boleh lompat. Hari ni Allah uji dengan apa yang kita kata, self-talk dalam diri kita ni. Kang nanti kalau aku berniaga tepi jalan, apa pula orang cakap, apa pula orang ni cakap. Kalau contoh kita nak bela ayam, Bat dah biasa bela ayam, kita yang tak biasa bela ayam tiba-tiba nak bela ayam. Kang nanti apa pula peserta program aku dulu banyak buat program tu, 1,000 lebih 3,000 aku punya peserta program. Kang dia nampak jual ayam. Dia orang tak cakap pun tuan-tuan. Yang cakap siapa? Kita. Bagaimana kita nak membina self-talk yang positif ini tadi? Sebab apa? Sebab kita melihat dulu pada konflik yang pertama kita selesai. Konflik yang kedua bagaimana kita nak bina. Dan konflik yang ketiga adalah kita membina balik keyakinan diri kita ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita dah bina kebergantungan diri kita pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup perkongsian pada pagi ini tuan-tuan dengan suratul Baqarah. Ayat yang terakhir disebutkan apa?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa ila akhiril ayat. Maksud dalam ayat ni tuan-tuan cerita tentang apa? Allah takkan uji kamu melainkan Allah tahu kamu mampu untuk lakukan. Tuan-tuan, ada orang persoal balik pada saya, dia tanya balik, Ustaz, dekat mana kita nak tahu yang Allah itu tahu kita mampu? Oh, maksudnya soalan ni dia berpusing ni tuan-tuan. Macam mana kita nak tahu bahawa Allah itu tahu kita mampu untuk hadapi ujian ini? Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kembalikan persoalan, macam mana kita nak tahu bahawa pengakhiran kita adalah syurga? Kita bila dilahirkan tuan-tuan, semua dah tersusun dah. Perjalanan kehidupan kita semua dah tersusun. Sama ada syurga ataupun neraka, semua dah susun. Tapi kita tahu tak? Wallahu ta'ala alam, kita tak tahu. Sebab itu kita perlu mempertingkatkan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tak tahu yang kita ini mampu untuk melakukan, maka apa sahaja ujian yang Allah ambil, redha. Sebab itu kata pengarang kitab Tasbih Ahlul Masaib ni tuan-tuan, dia sebut bila mana orang yang beriman, saat Allah bagi ujian, yang pertama dia redha dulu. Kalau orang yang tak beriman, redanya last kali. Contoh berlaku kemalangan, bam. Dia turun kereta dulu, kau ni ambil lesen kat bulan ke? Dia marah dulu orang depan tu. Dah habis marah 2-3 jam lepas tu, alhamdulillah, taklah teruk sangat. Baru dia redha. Dia duduk marah dulu, kau ni ambil lesen kat bulan ke? Ni mana punya bawa kereta ni? Kereta je mahal, otak kecil. Semua macam-macam keluar tu. Tapi tuan-tuan, kata pengarang kitab Tasliyah Ahlul Masaib, orang-orang yang ditimpa musibah, penawar bagi orang yang ditimpa musibah, datang ujian ke nikmat ke, maka yang pertama dia syukur dulu. Turun, alhamdulillah. Awak okey? Saya alhamdulillah okey. Okey, baru kita cerita tepi. Jangan turun-turun bawa kayu baseball dulu. Maka sebab apa tuan-tuan, kita nak melihat sejauh mana kebergantungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya kembalikan pada Rizal. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hamdan. Ustaz Hamdan pula, Ustaz Hamka. Yang Johor juga. Terima kasih Ustaz Hamka. Banyak pengisian, sangat-sangat menepati tajuk. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ni PLF ya, tazkirah bukan sebarang tazkirah, dia tazkirah ala PLF. So pasal tu lepas tazkirah kita ada perbincangan. Kita ada siapa-siapa nak bertanya soalan boleh, kerana si Badli dah ada dah soalan dah keluar dah tu. Siapa-siapa yang ada yang boleh kita bincangkan bersama. Ya. So kita mulakan dengan soalan Badli ni. Ustaz, macam mana nak kekal berubah dan berhijrah? Kadang hati sering berbolak-balik. Ni hati berbolak-balik ni. Hamka. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya selalu kalau orang tanya yang soalan sama macam Bad tanya ni, saya jawab simple mudah. Tuan-tuan cuma tengok Ustaz Salehuddin tengah buat apa. Dia tengah memandu kereta. Dia tengah memandu kereta. Bila kita memandu kereta, tiba-tiba steering kita tersasar keluar. Steering kita tersasar ke tepi. Ada ketikanya, kalau contoh Bad bawa kereta, steering tersasar tepi, dia ada sound speaker dekat sebelah. Yang ingatkan dia, siapa? Nat kan? Abang! Contoh. Atas gunung kena maka dia ada sound speaker sebelah. Dia ada sound speaker dekat sebelah. Siapa yang bantu untuk ingatkan? Sebab itu kita perlu duduk dalam bi'ah solehah, kelompok orang-orang soleh. Yang orang-orang soleh, sahabat-sahabat, kita punya positif circle inilah yang akan ingatkan pada kita. Dan ada ketikanya kalau kita seorang, kita memandu, kita sedar. Ceritanya adalah kita sedar, tersasar ke tepi, betulkan balik, duduk balik di garisan yang betul. Sebab itu doa yang disarankan untuk kita baca, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Hati kita ni tuan-tuan, kita tak boleh ambil pegang, kita pegang keluar ni mati kita. Dan kita bila pegang hati ni, kita tak boleh kata hati saya nak bergerakkan ke kiri. Kita pun akan bergerak kiri, tak? Yang membolak-balikkan hati, yang pegang hati kita ini, siapa dia? Allah Subhanahu wa taala.
Sabbis qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kekalkanlah hatiku ini dalam iman dan juga ketaatan kepadamu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan perempuan yang lain, saya buka dulu kepada tuan-tuan perempuan untuk bertanya soalan, berinteraksi dengan Ustaz Hamka. Jangan setakat bertanya soalan je, beri pandangan, tambah kepada apa yang Ustaz Hamka tu cakap. Silakan bersuara, buka mic. Assalamualaikum Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Hadayah. Saya nak beri sedikit perkongsian lah sebab saya #tamak amal jariah. Sebab sedar diri tak cukup lagi amal jariah. Jadi mengambil kesempatan ni untuk saya kongsi supaya apa saja yang saya sampaikan boleh dipanjangkan. Tapi sebelum saya nak mula, saya perlukan, kata tadi PLF kan, saya dah ready dah. Saya perlukan kawan-kawan ada sekeping kertas A4 dan pen. Okay. Dah ada ke? Kalau tak, kita bagi orang lain dulu sementara kawan-kawan cari. PLF mesti dah ada punya kan? Lama tak buat training lah Kak. Kertas A4 pun dah habis Kak. Oh kan, PLF. Tahu dah. Okay. Jadi, saya perlukan kertas A4 tu, tak kira lah. Macam mana, tapi saya nak perlu yang sikit je macam ni. Panjang lah. Macam mana? Panjang. Sikit je. Okay. Daripada kertas A4 yang besar ni, saya perlu menggigil-gigil sebab nak cari pahala ni, nak cari amal jariah. So nak sikit je. Okay, untuk makluman saya belajar perkara ni dekat dalam kursus 7 Habits of Highly Effective People. Saya pergi berguru sendiri dengan syarikat tu lah. Under Stephen Covey, betul-betul satu impian saya, dan masa tu saya pergi bersama dengan Ustaz Syahari Abdul Rahman. Jadi dalam satu cita-cita saya dapat dua. Satu Stephen Covey yang barat, satu Syahari Abdul Rahman yang mengislamisasikan Stephen Covey punya 7 Habits. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi kawan-kawan, saya nak jawab ni, macam mana kita nak tahu pengakhiran kita tu adakah ke syurga ataupun tidak. Okay, daripada kertas ni tuan-tuan dan puan-puan, buat satu garisan panjang tengah-tengah dia. Satu garisan panjang tengah-tengah. Gigil. Ya, tengah-tengah satu garisan panjang. Tahu tak? Daya, tengah-tengah begini ke tengah-tengah melintang? Tengah-tengah melintang. Melintang, okey. Maksudnya dia membahagi dua lah kertas panjang kita tu. Tak nampak kan? Okey Kak Daya. Okey, tahu Cikgu Firdaus, tolong tunjuk ni macam mana nak lipat. Okey, nampak macam Ustaz Fakrul. Nampak tak? Oh, Ustaz Fakrul cantik dia buat. Kan, panjang. Saya punya, apa orang kata, gigil ni. Sebab Orang. Subhanallah. Okey, dah. Lepas tu, di hujung sebelah kanan, tangan kanan kita, kat hujung sebelah kanan ni, gariskan menegak. Gariskan menegak. Tulis dekat bawah garisan tu kosong. Macam kita nak buat dekat pembaris kan? Kosong. Kat sebelah sini saya dah buat menegak. Okey, menegak. Lepas tu saya lah bagi had kan sebab saya cikgunya sekarang ni. Dekat hujung sebelah kiri menegak 100. Itu maksimum yang saya nak bagi hari ni. Saya rasa ada kawan-kawan pernah main game ni dan saya pernah kongsikan juga dekat dalam satu kumpulan lah. Okey? Daya tak nampak. Tak nampak. Sini kosong. Dia macam kita nak buat pembaris. Pembaris kan ada kosong. Lepas tu kat sini 30 kan kalau pembaris saya. So kita buat melintang macam tu kosong. Sini saya kata buat 100. Okey tuan-tuan dan puan. Macam tu. Cikgu Firdaus pandai sebab dia cikgu. Dia kan cikgu. Tapi garisan dia tak lurus, ada bengkok lah dia. Saya pun tak bengkok. Siapa tadi cakap bengkok? Saya pun bengkok. Saya gigil ni sebab nak cari pahala. Okay. Sebab saya potong orang lain dulu. Saya nak dulu sebab saya tak tahu umur saya sampai bila. Okay tuan-tuan dan puan-puan. Daripada kosong ni. Kan kosong. Nampak tak? Tuan-tuan puan-puan tolong tanda di manakah umur kita. Okay, sebelum tu lah. Kalau nak buat kat orang kan, daripada 0 sampai 100, boleh tak kita tanda? Boleh kan kalau kita tanda
10, 20, 30 sampai 100. Jadi kita bahagi dia kepada 10. Boleh? 10, 20, 30. Ada sesiapa ke Rizal ada muzik yang melo-melo sikit ke? Jangan ganggu ni dengan muzik. Tak boleh. Ini tak boleh ganggu dengan muzik. Tak lah. Okey. 50, 60, 70. Umur pada hijrah ke umur pada? Rizal memang hari ni hari jadi dia sebab saya tahu dia pun tamak pahala dia buat sesuatu pada hari jadi dia kan. Okey, saya tahu lagu apa yang sesuai Kak Dayah. Jangan. Allah selamatkan kamu. Sila. Jangan lagu lagi. Dah kamu. Sama hari jadi. Lagu Bila Israel kita memanggil. Allahu Okey. Akbar. Dah kawan-kawan, 0 sampai 100. So kita ada garisan 10, 20, 30, 40 dan sampai 100. Betul? Betul Kak. Jadi sekarang kawan-kawan, sahabat syurga, marilah kita tanda di manakah kita punya umur sekarang. Umur saya begitu. Sebelum ni saya tak kisah cakap umur saya berapa. Tapi sebab saya baru belajar, ada ustaz cakap umur kita tak boleh dibagi tahu ya. Nanti saya nak tahulah pada ustaz-ustaz lain, betul ke? Kan? Tak boleh bagi tahu. Antara perkara yang perlu kita sembunyikan adalah amal buruk kita yang pernah kita buat waktu kita jahil dan juga umur kita. Nanti saya nak belajar lagi berkaitan dengan umur tu. Okay? So semua dah Pak? Umur berapa? Sudah? Sudah Kak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kertas ni asalnya panjang ke pendek? Panjang ke pendek? Panjang. Betul? Panjang kan? Jadi sekarang daripada kertas yang panjang, mari kita lihat di manakah umur kita. Ada yang dah umur 50, dah separuh dah kan daripada 100 tu. Ada yang umur dah dekat dengan 60, maksudnya dah 40%. Ada yang umur baru 20 tahun. Ucaplah syukur Alhamdulillah sebab anda berpeluang banyak lagi belajar berbanding dengan kami-kami yang dah nak sampai separuh abad. Tuan-tuan dan puan-puan, kertas yang panjang ni, mari kita koyakkan pada tahap umur kita. Sebaik saya pakai kertas A3 panjang sikit. Amka kacau mood lah. Apa je lah. Major macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kertas tu makin panjang ke pendek? Pendek. Jadi daripada umur sekarang sampai ke umur 100 yang saya bagi had lah. Allah tak pernah memberikan had. Tapi kalau saya kata tak ada had, nanti tu yang ada kertas A3 tu kan. Jadi daripada umur sekarang ni, cubalah kita fikir agak-agak umur berapalah kita kalau boleh kita nak mohon pada Allah, ya Allah kalau kau nak ambil aku ya Allah, ambillah aku pada umur ni, pada ketika itu aku dah habis dah tempoh kita pencen, dah ada tabungan untuk isteri ataupun suami kita meneruskan kehidupan. Okay? Anak-anak dah besar, at least lah ya Allah aku tak sempat lah terima satu cucu untuk nak tahulah generasi aku ni akan disambung. Agak-agak umur berapa tuan-tuan dan puan-puan yang kita rasa kita dah okey dah, ambil lah aku waktu ni. Memanglah kita tak boleh minta kan, kita tak tahu ajar kita bila, tapi rasa-rasanya umur berapa tuan-tuan dan puan-puan yang kita rasa 50. Kalau Allah ambil kita waktu tu kita okey dah. Up to you. Ada orang kata IPF 50 insya-Allah. 77. Baik tuan-tuan dan puan-puan, daripada umur kita sekarang ni sampai umur ke yang 100 ni. Kan? Kak Dayah. Ya. Dia apa ikut umur kan, bukan ikut rambut ada uban tak uban. Tak ikut umur. Dia kalau tak ada uban pun Allah kata pergilah kan? Uban sensitif. Jadi dah tuan-tuan dan puan-puan. Dah. Kalau kita ada baki 50 tahun tadi kan, marilah kita koyakkan dekat setakat umur yang kita rasa kita dah redha dah Allah tarik kita, Allah ambil kita balik sebab semua urusan dunia kita dah selesai. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah kertas kita semakin panjang atau semakin pendek? Semakin pendek. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada saya lah,
kita tak akan tahu bagaimana pengakhiran kita, walaupun kita minta 70 lebih ke, tadi ada orang minta 77, ada orang nak minta umur Nabi Muhammad SAW pulang ke rahmatullah. Tapi dengan umur yang semakin pendek ni yang kita minta, kita tak tahu Allah bagi ke tidak. So bayangkanlah berapa baki masa yang kita ada untuk kita banyak-banyak buat baik, supaya walaupun kita depan tu tak ada nama gelaran apa-apa pun, tak ada orang nak bagi kita doktor, tak ada orang nak bagi kita datuk, Tan Sri, kecuali Rizal lah dalam training ni dah bagi je kan sampai tun. Tapi semoga kita mampu menempa nama kita di syurga, nama kita tu harum di kalangan penghuni syurga, walaupun di dunia kita tidak ada siapa-siapa pun yang kenal kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ada ya. Kita kaitkan ni dengan topik Ustaz Hamka kita. Betapa pentingnya kita setiap pagi reset diri. Ya. Setiap pagi kita bangun adalah untuk mereset diri. Kerana kita tidak tahu berapa banyak pagi yang kita boleh bangun lagi. Dan cara-cara reset diri tadi tu yang kita kaitkan dengan apa yang Ustaz Hamka cakap. Terima kasih Ustazah Hadayah. Hamka, ada soalan daripada siapa tadi? Noraini tanya soalan. Noraini boleh buka mic tak? Soalan mana? Ya, saya. Ya, tanya kan? Terus. Saya dah tulis. Itulah. Jauh sangat soalan tu. Tak dengar suara. Ya, nak dengar suara. Saya dah catat Rizal soalan dia. Saya dah tulis. Macam mana nak buat jika diri rasa sentiasa dianiaya? Kita nak sabar tak berdendam macam tu. Betul. Kita nak sabar tapi berdendam. Okay. Wah, macam mana tu? Antara benda riset yang Noraini nak belajar ialah macam mana nak hilangkan dendam. Dan benda tu berulang. Tiap-tiap pagi dia ada dendam dalam hati dia. Dia mari je. Kita nak lupa tapi dia mari je. Macam mana? Dia mari je. Macam seolah-olah benda tu hantu mana entah masuk datang. Saka mana datang. Hamka pendapat? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya suka buat perumpamaan yang ringkas-ringkas je. Dia begini. Bila kita bekerja, adalah contoh kita bekerja kan, ada ketikanya bila kita bekerja ni kita terlupa nak makan. Kita terlupa nak makan. Sampai kita terlupa nak makan tu atas faktor apa? Bila kita dah fokus buat kerja tu tadi. Kita dah terlupa nak makan, kadang-kadang terlupa, jangan sampai terlupa nak ambil anak balik sekolah sudah. Contoh. Maka bila kita terlupa tu sebab apa? Sebab kita fokus, kita buat sesuatu perkara yang lain. Bila kita buat perkara yang lain sehingga kita lupa perkara tu. Dan kadang-kadang memang kita lupa pun, cuma kita yang suka ingat balik. Maksud saya suka ingat balik tu, dia ni dulu gini. Kita dah lupa dah. Tapi dia benda tu datang cuik sikit je. Kita yang akan dia umpamanya kita yang amplifykan benda tu. Dia ingat balik duk sudut ni, duk ingat balik sudut ni, ingat balik sudut ni. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis baginda Nabi SAW menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan juga hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, adalah lebih baik kamu berkata-kata perkara yang baik ataupun sekadar kamu mendiamkan diri sahaja. Bila kita bercakap yang baik, maksudnya kita berdendam dengan orang, jangan cakap dengan orang tu. Cakaplah dengan orang lain, cakap benda-benda yang baik. Sebab apa? Sebab kita tahu bila kita cakap dengan orang tu, maka dia akan menimbulkan balik bibit-bibit percintaan, bukan bibit percintaan, bibit-bibit dendam tu datang balik. So kita tahu dekat situ ada lubang, jangan kita masuk dekat tempat yang tidak ada lubang. So kita bercakap perkara yang baik, dah tak tahu dah nak cakap apa lagi, tak tahu dah nak buat apa lagi dengan dia ni. Diam sudah. Bila kita diam, kita tak pun menyibukkan diri kita dengan dia. Ini secara praktikalnya saya melihat kepada hadis tadi. Sebab itu Nabi pesan tuan-tuan dalam hadis ni. Kalau kita lihat contoh praktikalnya pada hari ni, bila macam-macam isu yang berlaku dekat media sosial,
Semua orang nak komen. Semua orang nak komen. Kadang-kadang dia nak jadi orang yang pertama komen. Supaya apa? Supaya rating dia naik. Bila rating naik, orang share sekian-sekian. Ada ketikanya kita macam tu. Sedangkan bila kita respon tu adalah respon benda yang salah. Lebih baik kamu diam. Sebab apa? Sebab bila diam kamu itu diam yang boleh bawa ke syurga berbanding dengan kamu berkata-kata yang membawa kepada kenerakaan. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pandangan saya simple. Sebab benda ni yang praktik yang saya amalkan. Kalau kita rasa sakit hati, dendam dengan orang lain dan sebagainya, fal yaskut au liyasmut. Cukup kamu sekadar mendiamkan diri sahaja. Tak perlu kamu nak sibukkan dengan orang tu. Sebab apa? Sebab kita banyak lagi benda lain yang kita nak kena buat. Kita daripada duk memikirkan orang tu, dendam tentang orang tu, baik kita ajar anak matematik. Tambah, tolak, bahagi. Jerit satu taman dengar suara mak ni tadi. Maka lebih baik kita duk fokus dekat situ berbanding dengan kita nak memikirkan tentang orang lain. Maksudnya kita ada pilihan sama ada nak memikirkan tentang dia ataupun nak memikirkan tentang anak kita. Walaupun orang kata ni mak singa ajar matematik satu taman dengar, ingatkan ajar silat rupanya ajar matematik contoh. Maka itu lebih baik. Wallahu a'lam. Pandangan yang ringkas saja daripada saya. Terima kasih Ustaz Hamka. Terima kasih Ustaz. Terfikir saya baru-baru ni bila ada orang tanya soalan yang lebih kurang sama. Saya kata kalau dendam tu bawa kita marah tu boleh bawa kita ke neraka. Habis tu orang yang buat kita dendam pun sama masuk neraka kerana dia buat kita sakit hati kan. So kita kongsi neraka dengan dia. Nak ke? Nak ke kongsi neraka dengan dia? Taklah kita marah dengan dia di dunia. Di neraka pun jumpa kat dia juga. So carilah emosi lain. Dia masuk neraka itu kerja Tuhan. Jangan kita kongsi neraka dengan dia. Saya ada Ustaz soalan untuk Ustaz Hamka. Muhajirin pada waktu mereka sampai ke Madinah, mereka dalam keadaan ialah tak ada harta kan, kosong. Dan dia benar Rasulullah dia padankan Ansar dengan Muhajirin supaya mereka saling membantu antara satu sama lain. Ceritanya macam ni lah. Soalan saya ialah macam mana dalam keadaan yang kosong tu, tak ada apa tu. Kita ni, terutama sekarang, dulu kalender penuh, sekarang kalender kosong. Kan? Apa yang buat kita bangkit? Ya, kerana kalau di zaman Rasulullah kita ada Ansar yang membantu. Ya, so daripada kosong mereka sekurang-kurangnya ada rumah, sekurang-kurangnya ada kalau contoh Abdul Rahman Auf ditanya mana pasar kan, tunjukkan dia pasar je. So at least adalah sesuatu ya di zaman Rasulullah di Madinah tu. Tapi yang kita ni dalam kita kosong tu, ya saya tahu kita tak kosong habis. Macam mana nak kata macam mana nak kata okey ini masanya nak bangkit walaupun kalender kosong, tapi macam mana nak bangkit? Sama boleh dapat ke soalan saya tu? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat Rizal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya terkejut pula nampak gambar Syed Hanafi dia duduk tenung kita daripada tadi macam ni. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pun nampak juga gambar Sheila, tak tahu dia duduk lorong mana tu. Nampak lorong panjang ke belakang tu. Saja tegur kawan-kawan yang baru masuk. Baru perasan lah, mungkin dah masuk daripada tadi. Saya baru perasan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat kepada ibrah sirah ini, orang muhajirin daripada Mekah Al-Mukarramah, mereka ini memang dah terbiasa. Maksudnya ada kebiasaan. Kalau Mario Teguh, satu ikon di Indonesia, dia sebut orang kaya ni bukan sebab dia banyak duit, tetapi adalah keterbiasaan. Maksud keterbiasaan tu apa dia? Contoh, kita mula-mula pakai kereta biasa, kemudian kita beli upgrade sikit kereta,
Mula-mula kita rasa, kuat betul minyak kereta ni. Memanglah minyak tu tank dia dah jadi besar. Dia punya maintenance jadi besar. Tapi bila kita pakai lepas tu dalam setahun ataupun 5-6 bulan lepas tu, kita dah tak fikir dah tentang minyak tadi banyak ke apa. Sebab apa? Sebab ada keterbiasaan. Bila ada keterbiasaan ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud keterbiasaan adalah istiqamah yang dia buat sedikit demi sedikit demi sedikit tetapi berterusan. Mula-mula memang susah nak memulakan sesuatu tu. Mula biasanya isi minyak RM30 penuh. Tapi lepas daripada tu dia tukar kereta, nak isi minyak RM70 baru penuh. Tapi dia isi tak minyak tiap-tiap minggu, isi juga. Lama-lama istiqamah lah tu. Mula-mula je rasa susah. Akhirnya istiqamah, isi RM70 tadi. Tuan-tuan muslimin muslimat, jadi orang dekat muhajirin, sahabat-sahabat muhajirin ni tuan-tuan, memang mereka ni ramai yang kaya juga. Dan ramai juga daripada kalangan hamba. Maksudnya orang yang tak kaya. Orang yang tak kaya ni tuan-tuan, mereka dah ada keterbiasaan hidup mereka yang sederhana. Sebab tu kita lihat ada orang yang bila datang pandemik, dia tidak terlalu terganggu daripada segi income. Sebab apa? Sebab dia dah keterbiasaan tidak ada komitmen yang banyak. Jadi itu satu. Yang keduanya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang kaya ni, dia dah ada mindset bisnes dia. Walaupun dia tinggalkan seluruh harta kekayaannya, antaranya Shu'aib Ar-Rumi. Shu'aib Ar-Rumi ini dia bukan orang Mekah, tetapi dia orang Rom yang datang ke Mekah, kemudian dia berniaga. Datang dalam keadaan kosong, berniaga di Mekah sehingga dia jadi antara orang yang paling kaya. Paling kaya apa dia tuan-tuan? Paling kaya ni maksudnya antara orang yang paling kaya, banyak harta. Tetapi bila mereka, Shu'aib Ar-Rumi ni nak pergi berhijrah ke Madinah, kena sekat dengan orang Quraisy. Sehingga kan Shu'aib Ar-Rumi serahkan semua, nak ambillah harta aku semua ni. Aku nak kuda seekor, aku nak terus pergi hijrah. Maka dia dilepaskan. Harta pun tak ada. Tetapi dia ada mindset ataupun dia ada planning. Sehinggalah cerita yang masyhur iaitu Saidina Abdul Rahman bin Auf. Sampai di sana, dia cari, aku nak bagi kamu kebun. Tak apa, aku tak mau. Kamu cuma tunjuk dengan aku dekat mana pasar je. So, dia mencari satu peluang. Maksudnya ada orang Ansar yang membantu dia untuk mencari peluang. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, realitinya hari ni, kalau contoh tadi Rizal sebut, biasanya tiap-tiap hari training penuh. Tapi hari ni ada kosong, lompong-lompong. Macam saya pun, kalau sebelum pandemik ni tuan-tuan, tiap-tiap hari ada kuliah. Hari ada 31 paling banyak dalam sebulan. Kuliah saya 58 sebulan. Maksudnya ada hari yang bertindih. Satu hari tu ada 2, ada 3. Hari ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau ada 58 sebelum pandemik, katalah kita ambil 60, separuh tu 30. Sekarang masa pandemik 30 pun tak sampai tuan-tuan. 20 pun tak sampai. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sebab kita ada mindset masing-masing, sebab ada yang tak banyak komitmen. Jadi kita tak terlalu terkesan sangat. Tetap terkesan. Tetapi kita masih lagi boleh maintain. Yang keduanya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang dia akan cepat ambil peluang. Dia tengok pada the current issue, the current situation. Dia bukan fikir akan datang tau. Dia fikir sekarang ni dulu. Contoh, alhamdulillah masa awal pandemik hari tu, saya terus mengambil peluang untuk belajar segala macam bentuk online punya presentation. Tuan-tuan nak cerita tentang OBS, saya tahun lepas belajar dah. Seminggu berlaku pandemik, saya belajar dah. Tuan-tuan nak cerita tentang StreamYard, seminggu waktu tu saya belajar dah. Hari ni orang nak buat kelas, nak belajar sekian-sekian, saya masa dah habis dah. Saya dah ambil dulu. Sebab apa? Saya mengambil the current situation pada ketika itu. Jadi sekarang ni tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat memang kalau kita nak memperumpamakan Ansar itu dalam situasi kita hari ini adalah online punya situation. Dan itulah keperluan yang kita ada. Maksudnya yang boleh membantu kita. Kalau kita tak mampu untuk daripada segi online itu, maka kita ada kita punya circle. Circle kita untuk apa? Untuk mempelajari kaedah online ini tadi. Yang saya nampak setakat ini pandangan saya, kalau berdasarkan persoalan yang Rizal utarakan itu tadi, adalah berkenaan dengan online medium ini tadi.
Maksudnya bagaimana nak memperluaskan. Sebab itu ada orang yang buat online tapi belakangnya gambar Mekah Madinah. Contoh macam Kak Dayah. Tapi kalau tengok macam Kak Dayah punya, ini memang orang cerita budak-budak baru nak up lah. Budak-budak baru nak up punya style. Contoh. Saya buat contoh. Kalau kita tengok Nat punya. Nat sebab dia dah belajar. So dia dah naik sikit level makam dia. Walaupun Nat dengan Bat satu rumah, tapi Bat masih lagi old punya orang lama punya style. Nat dah advance dah. Sebab apa? Nat hari-hari live. Bat hari-hari mengadap ayam. Contoh. Masing-masing punya situation. Itu pandangan saya lah. Itu pandangan saya melihat kepada situasi realitinya hari ni. Kalau kita lihat satu contoh yang saya lihat di Facebook, Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Qarni. Quran apa? Quran apa? Masa awal-awal dulu, dia buat live, memang dia baca Quran macam kalau boleh kita tengok kamera sebiji, dia baca Quran tu lah ulang. Tapi tuan-tuan boleh tengok realitinya. Yang dia buat setahun dulu, dia mengambil situasi itu. Maksudnya sedar pada situasi-situasi tersebut. Situasi-situasi semasa. Bila dia faham situasi semasa, dia akan tengok juga situasi akan datang. Tetapi dia melihat dulu, semasa tu nak kena buat apa. Umpamanya dia nampak syurga, aku memang nak masuk syurga, tapi sekarang ni tak buat pun sesuatu yang membolehkan dia masuk syurga, maka tak selesai juga isu. Wallahu a'lam. Saya setuju sangat dengan apa yang Ustaz cakap, dan saya kaitkan dengan apa yang Ustaz cakap tentang self talk tadi kan. Pada awal-awal PKP, saya punya self talk pada waktu tu ialah okey, nak kena go online. Takkan nak start balik kot. Maksudnya Izzah kena start from scratch. Dan bukan saja start from scratch dari segi nak kena belajar online ni, tetapi modul-modul saya nak kena disesuaikan dalam bentuk online, maka saya kena buat balik. Dan pada waktu tu umur hijrah waktu tu 50. Nak kita start balik, ego dalam kepala tu kata malas. Ya. So hanya bila saya dapat kuasai suara dalam kepala itulah, barulah nak berjinak dengan podcast. Itu pun podcast baru. Nak masuk video tu, nak memikirkan cukup ke lighting ni. Komputer nak kena beli 3, kena letak depan saya ke. Benda-benda macam tu lah. Terima kasih Ustaz Hamka. Alright, tuan-tuan perempuan, silakan respon, react, bagi pendapat. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan Rizal, Ustaz Hamka dan juga kawan-kawan sekian. Macam nak respon sikit berkenaan dengan apa yang kita cerita hari ini. Sangat baik apa yang Ustaz Hamka kupas luar daripada kotak andaian saya terhadap apa yang nak diceritakan tentang riset tadi itu. Cuma satu ketika orang pun selalu juga maknanya bertanya-tanya kepada saya tentang sebenarnya apa yang nak kena dirisetkan kepada diri kita tentang ujian yang kita tengah lalui ini. Lepas tu saya pun duduk diam lama juga berfikir tentang diri sendiri, baru saya sedar bahawa sebenarnya riset yang paling kita perlukan adalah hidup ni keseluruhannya ujian. Cuma kita sedar ujian tu bila situasi dia seolah-olah macam negatif. Kita boleh kata negatif lah. Kalau kita selalu beritahu kata sakit tu negatif, sihat tu positif lah. Kita kata macam tu kan. So ketika yang positif tu, kita tak perasan sebenarnya kita sedang diuji. Bila saya uruskan surau kediaman saya kan, bila surau tak boleh dihadiri oleh orang, maka ketika tu semua orang macam rebel, beritahu kata oh surau tak boleh datang dan sebagainya. At one time lah. Tapi bila saya fikir balik, masa dulu boleh datang, tak datang juga. Macam tu kan. Seolah-olah macam riset kita ni perlu diperbetulkan adalah keseluruhan kehidupan kita tu adalah ujian. Cuma kita hanya sedar kita diuji bila certain time aja. Ada certain time kita seolah-olah macam terangkat dan terlupa, kita sekarang ni tengah diuji tau. Kita tengah diuji tau. Kita tak perasan. Alangkah baiknya kita rasa diuji daripada kita hidup dalam ujian tapi tak rasa diuji. Saya fikir macam itulah. So itu yang saya rasa mungkin boleh maknanya Ustaz Hamka juga react tentang perkara ni, bahawa kita kena reset balik
kalau kata pandemik ni selesai, surau masjid dah boleh dibuka dan sebagainya, adakah riset kita yang kita masih diuji tu dirasai? Kita risau takut tak dirasai lah kan. So far kalau kata siapa-siapa yang positif COVID, semua terus jadi macam alert dan terus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita yang negatif ni, kita pun rasa macam okay, negatif, tak ada apa-apa lagi, belum lagi, relax dulu macam tu kan. So itu yang mungkin barangkali yang nak dibawa oleh kita punya PLF Hadayah tadi lah, bila kita kertas tu kita koyak dan sebagainya. Rupa-rupanya ujian tu berlaku dah panjang dah. Kita baru sedar dekat ujung-ujung lah. Wallahu a'lam. Ustaz Hamka nak respon kepada itu? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Seronok bila tadi Ustaz Izhar sebutkan tadi, orang kata nak pergi surau dan sebagainya. Antara benda yang lucu lah. Jadi kalau dulu orang nak cari projek, orang cari kabel. Ada orang yang nak dapat projek, nak dapat jawatan, interview dan sebagainya, orang cari kabel. Tahun lepas ada orang yang WhatsApp dengan saya, dia kata, Syekh, tak ada kabel ke nak solat Jumaat? Nak masuk masjid solat Jumaat, hari ni pun orang cari kabel, tuan-tuan. Bukan setakat tu, takut-takut nanti kita pun duk cari kabel apa, kabel aku nak masuk syurga ni. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tasliyah Ahlul Masaib tu tuan-tuan, penawar bagi orang yang ditimpa musibah, sebiji sebagaimana yang Al-Fadhil Ustaz Izhar sebutkan tadi. Maksudnya yang perlu kita riset ini adalah kehidupan ini juga adalah ujian. Sebab tu kata pengarang dalam kitab tu, antara kaedah untuk kita memotivasikan diri, yang pertama adalah kita merasakan bahawa hidup ini memang adalah tempat untuk diuji. Sebab itu dia berbeza. Contoh, ada tak sahabat kita yang dalam ni pernah positif COVID-19? Ada sahabat-sahabat kita dalam ni? Yang positif saya lah. Saya lah positif 19 COVID. Oh ya ke? Tapi saya positif yang positif yang tidak direkod. Tu panjanglah ceritanya kenapa saya tak direkod, tak daftar ke KM bila positif dan sebagainya lah. Dia kata pengarang dalam kitab tu, bila kita diuji, kita akan, contoh kita demam, kita akan makan ubat untuk sihat. Kita fikir satu way je, one way sahaja. Tetapi kita tak fikir satu way lagi. The other side-nya adalah bila kita sakit, kita tak fikir macam mana untuk mempersiapkan diri untuk mati. Sebab apa? Sebab kita yakin hidup. Demam je pun, takkanlah mati. Ada tak hari ni orang demam mati? Ada. Sebab itu, bila mana sesuatu yang datang itu, sebagaimana Ustaz Izhar sebutkan tadi, kita merasakan dunia ini adalah tempat untuk diuji. Sebab semua orang berbeza memandang kepada satu perkara yang datang. Contoh, Riza dapat projek 100,000. Kata bila Riza dapat projek 100,000, alhamdulillah ini rezeki yang pertama. Kemudian Riza lihat macam mana nak dijalankan projek yang 100,000 tadi. Tu yang kedua. Kemudian bila contoh katalah katalah Ustaz Izhar dapat juga 100,000. Bila Ustaz Izhar dapat projek 100,000, Ustaz Izhar memikirkan 100,000 ni banyak. Projeknya berapa hari nak jalan ni? Dan bila nak jalan ni, ni nak kena susun betul-betul ni. Maksudnya setiap orang itu memandang dengan sudut yang berbeza. Ada orang yang Allah beri kekayaan, dia rasa kekayaan ini, wah nikmat sungguh ni. Aku jadi orang kaya dah sekarang ni. Contoh. Ada orang yang bila dapat kekayaan, dia melihat bahawa ini bala ni. Sebab apa? Sebab ada orang yang masuk ke dalam neraka bukan sebab duit yang banyak. Sebab benda yang kecil-kecil, yang simple-simple. Apatah lagi kalau ada duit yang banyak. Sebab itu risetnya itu, dia berkait dengan poin yang pertama saya sebut tadi, kebergantungan kita dengan Allah. Jadi apa sahaja yang akan kita buat, Allah bagi ujian pun kita syukur, kita hadap. Allah bagi rezeki pun kita rasa ujian, syukur pun kita hadap. Dekat sinilah namanya zuhud. Zuhud ni apa? Allah beri apa sahaja, kita tahu macam mana nak diuruskan satu persatu. Saya kira juga peringatan yang sangat penting tadi bila Fadil Ustaz Izhar menyebutkan tentang kita reset seluruh kehidupan kita. Jangan sampai nanti bila mana Allah dah bagi hilang dah COVID ni. Bila hilang dah COVID ni, muka dia tak nampak juga pergi masjid. Muka yang dok minta kabel pergi masjid tadi tak minta pula kabel pergi masjid, tak juga.
Sebab apa? Sebab dia dah mula ubah mindset dia, musibah dah tak ada. Musibah dah tak ada. Dia dah bila dah rasa musibah dah tak ada, dia dah rasa bebas. Dah rasa bebas, dia boleh buat apa sahaja yang dia nak. Sebab itu mindset, reset diri itu perlu ada sepanjang masa. Sebab itu Nabi sebut hasibu qabla an tuhasabu. Muhasabah diri kamu sebelum kamu akan dihisapkan nanti pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Mendengar Izhar dengan Hamka bercakap tadi tu mengingatkan saya dalam Quran, yang Ustaz Angkat ingatkan saya dalam Quran bila di-describe dunia ni bagaikan satu tempat khayalan, tempat mainan. So bila Izhar tadi bercakap tadi, saya kata dia macam main computer game lah kan. Bila main computer game tu, kita hanya rasa susah bila kita tak dapat melepasi satu level. Waktu tu lah, berkali-kali lah, waktu tu lah susah. Padahal the whole game tu sebenarnya adalah satu ujian. The whole game tu memang ada banyak level lah. Saja level 1, level 2 tu dia senang. Saya tak rasa lah cabaran dia. Tapi bila masuk level 7 contohnya, waktu tu lah kita rasa diuji. Alangkah baiknya kalau kita bandingkan tu kan, satu dunia ni adalah satu ujian. At any time, maksudnya orang yang diuji sekarang, ujian dia. Orang yang tak diuji pun sebenarnya diuji. Ya. So bila kita dah ada kesedaran itu, ketakwaan itu, maka kita lebih berhati-hati. Kita lebih berhati-hati dalam perbincangan kita, perbualan kita, jari-jari kita. Kita lebih sedar apa yang kita buat. Ya. Terima kasih Izhar dengan Hamka. Tuan-tuan perempuan yang lain. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum. Siful Rizal, Hamka, sahabat-sahabat PLF yang lain. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya amat terkesan sikit dengan perkongsian daripada Ustazah Hadayah. Saya daripada tadi lagi saya tengok kertas saya ni. Kita tadi kita tulis 0 sampai 100 tau. Jadikan kertas saya ni panjang sebab saya guna kertas A3. Tak adalah rampak pendek sangat. Tapi bila saya pandang ni, saya teringat dengan sabda Nabi SAW. Nabi kata apa? Amar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ni di antara 60 ke 70 tahun, dia kata Nabi SAW. Kita tadi kita letak 100 tahun, mungkin kita tak target kita mati 80 tahun. Tapi mati ni bukan syarat dia sakit. Mati ni bukan syarat dia tua. Ada orang muda dia mati awal. Kita tengok ramai sahabat-sahabat kita yang muda lagi, Allah Subhanahu Wa Taala tarik nyawa dia. Ada orang mati bukan sebab dia sakit. Sebab kita pernah dengar pemain bola yang cukup hebat stamina, fit dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tarik nyawa dia ketika mana dia di atas padang bola. Nak bagi tahu, bila saya tengok menggigil juga kan, bila kita koyak ni, kalau kita kalau Nabi kata 60 ke 70 tahun, kita koyak 65 tahun paling limit kita hidup, bermaksud tinggal berapa tahun saja lagi kan, kehidupan kita. Belum tolak lagi kita apa yang kita buat atas muka bumi ni. Contoh kita tidur 6 jam sehari. 6 jam darab berapa tahun lagi? Berapa kali kita tidur tu? Allahu Akbar. 6 jam malam tidur. Kan? Daripada pukul 12, ambillah pukul 12 sampai pukul 6. Tak masuk lagi tidur time solat Jumaat. Kan? Time tidur, time Ustaz Hamka tengah bercakap. Kan? Kalau kita campur-campur tu, baru banyak yang kita habiskan waktu kita dengan tidur. Kan? Nak banding dengan waktu solat kita, 10 minit setiap waktu solat. Kan? Nak banding dengan waktu kita tidur ni, banyak lagi waktu tidur daripada waktu solat kita. So, bila Ustazah Hadayah sebut ni, maksudnya small kindness, maksudnya buatlah baik walaupun ia adalah sekecil-kecil kebaikan. Sebab kita tak tahu kita mati bila. Biar kita mati, sebab dalam kehidupan kita ni, benda yang paling penting adalah saat mana kita mati.
bukan pada permulaan dia, bukan pada pertengahan dia, tapi bagaimana kita mati. Kalau kita mati dalam keadaan baik, walaupun sebelum tu tak baik, insya-Allah kehidupan kita di akhirat nanti akan baik. Dan kan Nabi kata apa? Wallahi demi Allah, dan tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan kamu yang beramal dengan amalan-amalan ahli syurga. Sehingga kan dia dengan syurga ni, kata Nabi SAW, sehasta lagi. Nak masuk syurga. Dekat dah nak masuk syurga. Nak kata selangkah lagi lah nak masuk syurga. Tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala perakhiran kehidupan dia mati dalam keadaan dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tentukan dia adalah ahli neraka. Ada di kalangan kamu yang beramal dengan amalan-amalan ahli neraka. Kita tahu dia ni jahat gila. And Nabi kata sehasta lagi nak masuk neraka. Tak ada dah orang kata kalau jahat mencuri ke apa, memang kita tahu dialah kerja dia. Memang dialah. Tapi perakhiran kehidupan dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan dia beramal soleh. Maka Allah tentukan dia di kalangan ahli syurga. Maka apa yang kita boleh belajar kat sini adalah, dan jangan ada tertinggal pun, miss pun dalam setiap hari dalam kehidupan kita, untuk setiap saat dalam kehidupan kita untuk melakukan kebaikan pada Allah dan beramal soleh. Dan buatlah benda walaupun ia adalah sekecil-kecil kebaikan. Kutip sampah ke. Inilah hijrah yang paling berkesan pada kita pada hari ni. Nak kata Nabi kata tak adalah hijrah. Selepas aku ni tak ada hijrah dah. Kan? Apa hijrah yang tinggal ni adalah hijrah daripada benda tak baik kepada benda yang lebih baik, daripada baik kepada yang lebih baik. Dan itu mungkin yang kita boleh belajar daripada apa yang kongsian Ustazah Hidayah tadi. Jazakillah khairan. Allah. Terima kasih Ustaz Fakrul. Saya kira itu adalah penamat yang baik untuk pertemuan kita hari ini. Ya. Saya nak sambung. Ya boleh Ustaz Husani. Ya silakan. Okay. Maaf sebab saya cuba untuk tak nak bercakap, tapi debaran di hati saya kata saya kena bercakap. So macam Ustazah Hajah Hidayah tadi cakap kan, dia nak rebut yang pertama, dia dah dapat yang pertama. Saya pun tak nak rebut lah sebab pertama ni hanya satu. Tapi saya pun kalau boleh tak nak bercakap, tapi boleh debaran di hati cakap, kau kena cakap. Kau tak cakap nanti kau akan rasa berdosa sampai mati, kau akan rasa ralat, kau akan rasa macam apa saya tak cakap Cakap je lah. Okay, so saya kena cakap lah, minta maaf mas. Walaupun saya dah sebut tadi dah tak akhir kan. Alamak, macam mana kan. Pintu nak tutup lah. Okay. Saya diuji dengan nak jadi diabetes lah, end of last year. So sebaik saja saya dah viva PhD saya. So gembira sebab dah viva. Tapi sebaik saja dapat kegembiraan tu, Allah uji dengan makluman yang saya dah boleh kata kena start treatment untuk kencing manis. Jadi alhamdulillah dengan ujian itu saya rasa banyak benda dan nikmat yang Allah nak ajar saya. Yang pertamanya daripada situlah saya sedar yang ada benda yang saya rasa buat tu macam betul. Contoh, kalau badan berlebihan kita akan tak makan malam. Okey, tak makan malam, okey. Tapi lepas saya jumpa mentor ataupun coach saya dan happen to be seorang doktor, medical doctor. No, you kena makan. You trailer, you lagi gemuk, you lagi banyak kena makan. Ni macam ilmu ni macam tak betul ni kan. Kita fikir Ustaz Fakrul senyum. Saya tak kata kat siapa, saya kata dekat saya reflect balik bulan 11 tahun lepas. So kita cakap kita kurangkan makan, tapi sains sebut no. You trailer, you lagi gemuk, you lagi banyak kena makan sebab you trailer. Tak betul. Tak tahu, you tak betul, you ikut saja. So saya pun dalam keadaan tak percaya, saya ikut. So dalam percaya tak percaya, seminggu sebulan dah turun 2-3 kilo. Sebulan turun 2-3 kilo dan saya belajar cara makan apa semua. Dan at the same time, dari bulan ke bulan saya ambil ujian gula dalam darah dan alhamdulillah daripada diabetes ni dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama kencing manis, peringkat kedua tak kencing manis dan peringkat 3 in between, pre-diabetic dia panggil. Saya tu pre-diabetic ini adalah hujung. Memang kalau senang cakap kencing manis lah senang cakap. So sebulan pertama dalam stage pre-diabetic which is ni, tapi bulan kedua pre-diabetic lagi tapi result dah makin turun, kadar gula makin turun.
bulan ketiga makin turun dan bulan kelima dah completely dah tak ada kencing manis. So saya rasa very appreciate. Okay. Dan saya pun along the way saya belajar di samping saya turunkan berat badan, saya belajar turunkan gula. Saya belajar juga tentang how to the knowledge tu, saya nak appreciate knowledge tu. Saya belajarlah the teori, the apa semua behind it. Dan banyak benda facts yang saya belajar lah, especially statistik apa semua kan. So kalau sekarang saya tengok dalam ramai-ramai ni, saya seolah-olah dapat insting orang ni akan ada kencing manis. Macam tadi Hajar cakap, berapa umur kita nak mati. Saya pula, saya nampak sebahagian dalam ni, saya dah boleh baca, ini ada kencing manis, ini akan ada apa-apa, ini akan hidup berapa tahun, saya boleh predict. Tapi saya tak cakap benda tu betul, tapi prediction. Sebab apa? Allah dah tunjukkan, sejak saya duduk dalam bidang ni, hampir setiap minggu atau 2 minggu sekali, saya berjumpa dengan orang yang kena buang usus. Umur 30 kena buat operation buang usus. Dan ada satu kes tu 2 minggu lepas saya baru nak bantu dia sebab kakak dia tu sharing di Facebook. Saya pun tengok badan dia macam tu. Saya sendiri rasa macam tadilah berdebar, aku kena bantu ni. Baru saya nak bantu, 2 hari lepas tu dah pass away. So actually saya dah dapat sense lah benda tu. That's why saya offer diri untuk nak macam ni. Tapi dan sepanjang lepas saya balik haji, actually saya target saya balik haji 2017 dulu, saya memang plan nak mati di sana. Itu salah satu hajat yang tak sampai lah. Yang lain semua dapat. Nak kucuk Hajarul Aswad semua dapat. Nak Raudhah dapat, beberapa jam semua dapat. Tapi situ-situ yang tak dapat. Tapi saya fikir hikmah Allah nak ajar kat saya, rupanya ada banyak lagi kebaikan yang saya boleh buat. Contoh macam yang saya jadi kencing manis pun, saya pun tak tahu nak jadi kencing manis. So panjanglah cerita dia, mungkin saya nak tulis buku nanti. Tapi in short nak ceritanya apa nama ni, saya sampai sekarang ni apabila macam sekarang saya tengok orang ni, saya dah dapat predict macam ni. So saya share sikit ilmu. Makna kata kat sebahagian dari sini siapa yang saiz pinggang dia untuk lelaki lebih kurang 40 ke atas tu memang itu tadi kan Ustaz Hajar tanya, kalau tadi kita target 70 65 tu mungkin dia akan lagi pendek. So saya tak nak cakap apa-apa lah, tapi boleh buat mereka check up ke apa, ke buat formula check up, check apa semua, buah pinggang. Dan baru ni saya share dengan kawan saya sebab saya dah turun 15 kilo, 16 kilo, kencing manis dah cantik, saya cakap saya buat mereka check up. Dalam buat mereka check up tu sangkut hati berlemak apa semua. Saya cakap apa ni, aku turun 15 kilo, hati still berlemak. And then once saya cakap benda tu, member pun buat medical check up dan dia terkejut. Alamak, aku punya EGFR ni maksud dia buah pinggang dah stage 2. Stage 2 maksud dia buah pinggang ni makin lama makin teruk, once dia rosak dia tak boleh nak patah balik. Itu dia kata, "Loh, apa sal macam ni?" Dia risau. Saya kata, "You should appreciate sebab disebabkan saya cerita aja bukan apa pun. Dia yang saja pergi check, pergi jumpa dan stage awal memang buah pinggang tak rasa apa-apa." So saya rasa sometimes kadang-kadang benda-benda macam ni saya rasa wow. Itu saya kata benda-benda macam ni saya tengok sebahagian kawan-kawan sahabat sini, saya rasa macam saya timbul rasa macam macam tu lah. So itu yang menyebabkan saya rasa terpanggil. Okey, itu saja saya nak berkongsi. Minta maaf kalau ada terasa macam kata Kak kuat. No. It's not about kata, tapi sebab saya sayang lah, saya sampaikan benda tu. Okey, terima kasih. Hakim Assalamualaikum. seorang je yang terasa. Hakim seorang yang terasa. Kerana dia belum kahwin. Rizal. Dipanggil Allah tu kahwin cepat lah. Ya, Bella. Okey, satu soalan. Right. Sebab belum tak pandai nak share. Ilmu tak banyak mana. Okey, kalau sekarang ni just nak minta pendapat. Ada waktunya kita ni tenggelam lah, Rizal, Ustaz Angka. Kita ni tenggelam dalam rasa diri tu hebat. Dan diri tu bagus. Kita tenggelam sampaikan kita pandang orang itu remeh, kita pandang orang itu kecil. Dalam rasa tenggelam ni, bila kita akan nampak bila kita tengok cara orang cakap, cara orang menyampaikan fakta dan sebagainya, so kita akan nampak. InsyaAllah. Nak tanya, bagaimana cara untuk kita benchmarkkan diri kita ni agar kita tidak jatuh dalam golongan yang sama. Golongan yang tenggelam, golongan yang perasaan bagus, golongan yang bajet bagus, sehingga kan memungkinkan dia tidak meletakkan diri itu kepada arah ke syurga sepatutnya. So dia terlupa tentang itu. So minta pandangan, benchmark bagaimana yang boleh kita buat. Terima kasih. Saya nak jawab dulu sebelum Hamka jawab. Boleh Hamka? Saya akan selalu cari orang yang lebih baik. So selagi ada orang yang lebih baik, I'm nobody. As long as there's somebody better, then I'm nobody, and ia memotivasikan saya untuk menjadi macam dia lah.
So contohnya saya tahu Ustaz Fakrul, cara dia buat korban, contohnya cara dia berinteraksi dengan orang yang buat korban ni sampai ke orang asli, to me that's lebih baik daripada what I can do. Izal ni pandai keluar duit je, tapi Ustaz Fakrul yang buat kerja. So because of that, maka Izal tahu ada orang yang lebih baik, maka I'm just nobody. Itu Izal punya petua lah. Ustaz Hamka, silakan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkara sama sebenarnya apa yang Rizal sebut tu, itulah selalu yang saya buat. Kalau dalam grup PLF ni, biasanya saya akan tengoklah beberapa individu yang saya tengok, oh dia ni buat apa, macam mana dia elaborate, macam mana dia buat benda ni. So saya tengok, so kita tahulah, oh aku belum capai tahap tu, so kita kena upgrade lah. Kalau daripada segi design sebagai contoh, saya nak buat poster, so saya akan tengok poster orang lain, poster dia lagi cantik lah, aku kena buat. Maksudnya poster aku belum cukup cantik macam dia. Kalau tengok daripada segi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berkenaan dengan preparation ataupun mini studio, orang ni ada lighting lah, ada aku kisah, aku buat lighting basin cukup lah. Contoh, maksudnya dalam keadaan tadi ni kita tahu kita ada orang lebih daripada kita, so kita tak akan rasa kita ni yang paling terbaik. Saya petik juga daripada kitab Imam Al-Ghazali, iaitu berkenaan dengan Minhajul Abidin. Imam Ghazali sebut ada golongan yang tergolong daripada kalangan orang-orang yang gurur. Gurur ni apa? Dia adalah orang-orang yang terpedaya dengan diri dia sendiri. Jadi kita tak nak duduk dalam golongan yang terpedaya dalam diri sendiri. Antaranya apa? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila Belon sebut tadi, kita merasakan kita lebih baik berbanding dengan orang lain. Kita rasa ibadah aku dah buat korban, aku dah bagi duit. Katalah contoh Rizal kata, aku dah bagi duit pada Ustaz Fakrul, aku bagi duit, orang lain tak bagi duit, aku lagi baik. Rupanya bila Ustaz Fakrul kata, Ustaz Fakrul sharekan dia punya receipt, ada orang lagi banyak lah, aku baru bagi 1,000, orang tu bagi 18,000. 18 kali ganda. So kita tak nak duduk dalam gurur ni tadi. Sehingga kalau dalam kitab tu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu menyebutkan berkenaan dengan orang yang duduk dalam majlis ilmu, dia merasakan dirinya dah cukup baik dah. Sebab apa? Aku duduk dalam majlis ilmu, aku duduk dalam majlis yang memperingati Nabi SAW sekian-sekian, maka berbanding dengan orang lain. Betul orang lain tak duduk. Kita duduk tujuannya adalah untuk islah, untuk reset diri, bukan untuk menunjukkan pada orang lain aku lebih baik. Wallahu a'lam. Kalaulah kita nak tunjuk aku lebih baik, kita selfie dekat kubur, aku dah selfie kat kubur, ingat pada mati kau ingat. Wallahu a'lam. Pasal tu ya, terima kasih Ustaz Amkar. Pasal tu ya, Belong kita ni PLFL di tengah-tengah learning. Bila kita letak diri kita dalam mode learning, mode belajar, tak mungkin kita ni akan rasa bangga. Ya, contohnya, saya nak bagi contohnya. Suatu masa saya pergi rumah Fazi Negeri Sembilan kita ni. Berjumpa dengan bonda dia. Lepas tu bonda, waktu nak balik, bonda dia kata, Rizal bila nampak merah berhenti. Satu kata-kata yang akan selalu terwang-wangan dalam telinga saya. Ya. But that simple word, bila nampak merah berhenti, what she meant was traffic light. But that simple word affected me in so many ways at that very moment. Now, fikirkan kalau kita ni orang yang aku dah buat program di 9 negara, takkan aku nak dengar seorang wanita tua bercakap macam ni, saya pun nak dengar. Tak. Tapi kerana kita ni dalam kepala selalu nak belajar dari siapa-siapa pun. Walaupun daripada bonda Fazi sekalipun dah. Maka kita akan selalu letak diri kita dalam keadaan yang humble, dalam keadaan tak membangga diri, dalam keadaan belajar. We are always a student. Ya. Fazi, kensalam bonda. Mak dekat hospital, Rizal minta doa semua. Allahu Akbar. Alright, nothing to do with COVID lah. Bukan. Okay, sampaikan salam saya. InsyaAllah. Alright, ini membawa kita kepada penutup. Abang, you okay? Sebelum beratur sikit lagi Rizal, boleh? Boleh. Abdul utarakan soalan tu sebab
dalam 2-3 sesi minggu ni dengan minggu lepas, belum perasan ada beberapa peserta yang bila dia bercerita tu dia terus terdetik dalam hati, oh okey, macam dia ni dah perfect, okey, dah cerita tentang ini dan sebagainya, memang perfect. So dia timbul rasa bimbang tau Rizal, timbul rasa bimbang, ya Allah, bimbang kok benda yang sama jatuh kepada diri sendiri. Oh, dah mula risau kan. Lepas tu mula tanya, aku ni nak benchmark dengan apa supaya aku ni sedar yang aku ni tak jadi ke arah yang golongan yang macam tu. Itu yang timbul soalan tu. Okey Rizal, terima kasih. Sangka. Pernah Abang Long, saya ni dulu belajar silat. So jurulatih silat saya kata ada silat-silat yang belajar kalau ditetak dengan parang, tak berdarah, tak putus tangan tu. Tapi adakah ilmu itu boleh membantu kamu bila kampung kamu banjir, contohnya? Ya, cannot kan? So ilmu yang ada dalam kepala kita ni hebat, Tuhan yang punya. Dasar kita selalu pasakkan dalam PLF. Ilmu dalam kepala kita ni banyak, Tuhan bagi banyak. Ceritanya Tuhan yang punya. Adakah ilmu itu boleh membawa kita merata tempat? No. Adakah ilmu itu dapat menyelesaikan semua masalah hidup kita? No. Cannot. Dan ujian COVID ini adalah membuktikan. Saya buat program di 9 negara. Adakah dulu-dulu Izzah kata kalau ada masalah di Malaysia, Izzah boleh pergi Bangladesh saja. Sekarang Bangladesh pun tutup. Maka seperti mana Ustaz Amka cakap tadi, iman kita diuji. Kan? So put that on that mode. Go on that mode. When you're on that mode, then you will always stay humble. And then you cari orang yang humble, aku boleh match dia tak? Bila dah humble, kita rasa humble kan? Ada saya buat pula. Cari orang lain yang lebih humble daripada kita. Aku boleh match dia tak? Boleh, tak belok. Tuan-tuan dan puan, apa kata kita tutup majlis ini dengan dua perkara. Nombor satu, dengan doa. Ya. Kita tutup majlis dengan doa, dan yang membaca doa tu Ustaz Fahmi boleh bacakan doa? Dalam okay, doa insya-Allah. Boleh. Dalam doa tu Ustaz Fahmi tolong selitkan hari ini hari lahir saya, doakan saya sekali. Okay, baik. Happy birthday to you. Jangan nyanyi, doa. Habis tu benda yang kedua, selepas doa ni kita tangkap gambar grup fotograf, ya. Hasil kita tutup majlis. Ustaz Fahmi sila. إلى ذات النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا صابرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ نقمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتخضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم إنا نحن عبيدك يا الله
الله وأبناء عبيدك يا رحمن نواصينا في يدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترزقنا الصحة والسلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu, Ya Allah. Ya Allah, anak-anak dari hamba-hamba-Mu, Ya Rahman, ubun-ubun kami dari dalam genggaman-Mu. Telah terdahulu ketetapan-Mu bagi kami. Telah adil qada dan qadar-Mu bagi kami. Kami meminta dengan nama-nama-Mu yang telah Engkau sebut untuk diri-Mu atau yang telah Engkau ajarkan kepada salah seorang hamba-Mu atau nama yang Engkau rahsiakan dalam ilmu yang khair agar Engkau kurniakan kepada kami kesihatan dan keselamatan, afiah dan keselamatan yang kekal dalam agama, dunia dan akhirat dengan rahmat-Mu, Ya Allah. Wahai Tuhan yang paling mengasihani daripada segala yang mengasihani, Allah ma'afina min kulli bala'id dunya, Allah ma'afina min kulli bala'id dunya, Allah ma'afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يسر أمورنا يا الله يسر أمورنا يا رحمن يسر أمورنا يا رحيم ربي يسر ولا تعسر فإن تيسر كل عسير عليك يسير اللهم تمم بالخير اللهم تمم بالخير اللهم تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعزم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقلوبنا يا الله يا رب العالمين يا الله. Lapangkanlah hati kami dengan Al-Quran, mudahkanlah dengannya urusan kami, tinggikanlah dengan pahala kami, cantikkannya dengan akhlak kami, teranginya dengan hati kami dan terangi pula dengan kubur kami. Wahai Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam, iftah alaina futuhal arifin, bukakanlah bagi kami sebagaimana dibukanya ahli ma'rifat. Iftah alaina futuhal arifin, iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin, kurniakanlah kami kefahaman para nabi, wa hifzal mursalin, hafalan para rasul, wa imanal muttaqin, iman orang-orang yang bertakwa, ya arhamar rahimin. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تحنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا واعف عنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
Ya Allah, sucikan hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz Fahmi. Hakim, are you ready to take pictures? Alright. So, Bat, jangan letak muka macam tu, Bat. Yelah, saya ni saya mula tak bergerak. Saya main patung, saya menang saya menang. Rizal kena bagi dia ni, bagi dia keputusan. Cocok tak cocok vaksin? Biasa dia ni. Oh ya ke? Saya pakai ni, pakai apa, lidi sate je. Dah. Tangkap gambar dulu. Okay, 1, Tak senyum. 2, 3. Okay, kejap ada page 2. Sekali lagi. Page 2. Tak senyum ni. Right. Okay. Alright, terima kasih tuan-tuan perempuan kerana bersabar dengan kami. Terima kasih kerana berkongsi dengan kami. Terima kasih kerana hadir dalam majlis ini. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Kepada mereka nak at the end of this session ni nak stay on dan sembang dengan saya, boleh. Yang lain-lainnya, terima kasih semuanya. Jaga diri, everybody. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Rizal dan kawan. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Bat, jangan lari, Bat. Selamat.